Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. So, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Kita akan belajar bahagian yang kelima dalam bab yang keenam, tingkatan 5, iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Hari ini kita akan belajar kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okay, graf fungsi trigonometri y sama dengan A sin bx tambah c, y sama dengan A cos bx tambah c, dan y sama dengan A tan bx tambah c. Okay, video yang lepas kita dah belajar ciri-ciri bagi graf fungsi sin, tan dan cos. Kita ulang kaji balik sedikit. Bagi graf sin, cara nak ingatkannya ialah bentuk macam S macam ni. Bagi graf cos, cara nak ingatnya ialah bentuk graf macam huruf C. Dan bagi graf tan, daripada atas dia turun ke bawah. So untuk hari ini kita akan belajar. Kita nak kenal pasti tempoh, amplitud, garis keseimbangan dan fungsi trigonometri. Ini ada gambar menunjukkan bentuk graf sin. Ini graf bagi sin. So, apa yang dimaksudkan dengan amplitud? Amplitud ni ialah jarak maksimum yang diukur. Diukur. Eja pun salah. Diukur daripada garis keseimbangan. Ini garis keseimbangan maksudnya garis tengah-tengah dia. So daripada jarak daripada keseimbangan ke puncak paling tinggi dipanggil amplitud. Sama di sebelah atas ataupun ke sebelah bawah. Yang kedua, tempoh. Apa yang dimaksud dengan tempoh ni? Tempoh ialah selang satu kiraan lengkap. Bermula, maksudnya daripada mula, graf tu mula. Graf tu mula sehinggalah dia melengkapi satu kitaran di balik. Dia kembali ke semula kosong. Itu bermaksudnya tempoh. Tadi dah kata garis keseimbangan ni yang tengah-tengah garis keseimbangan. Tengok apa yang dimaksudkan istilah-istilah ni. Apa yang dimaksudkan fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri ialah suatu fungsi yang berkala. Berkala tu maksudnya berulang-ulang. Graf fungsi trigonometri ialah suatu graf fungsi berkala yang berulang bagi setiap selang tertentu. Dia bergantung pada bentuk graf tersebut. Contohnya, graf y sin x fungsi yang berkala dalam tempoh 360 darjah. So maksudnya kalau graf fungsi sin daripada 0 darjah, so kitaran lengkapnya ialah sehingga 360 darjah. Alright. Inilah ciri-ciri bagi perubahan semana nilai pada A, pada B, pada C untuk graf y sama dengan A sin bx tambah C, y sama dengan A cos bx tambah C, dan y sama dengan A tan bx tambah C. Mula kita tengok. Pada graf sin dan graf cos untuk nilai A, jika A ada perubahan, nilai maksimum dan nilai minimumnya akan berubah. Di mana A ni bermaksud, A ni ialah fungsi amplitud fungsi. Tadi amplitud apa? Amplitud ni yang jarak daripada garis keseimbangan ke atas ataupun ke bawah. Untuk graf tan, lengkuk grafnya berubah tetapi dia tiada amplitud. Sebab grafnya tiada nilai infinity, positif ataupun negatif. Nilai B. Apa akan jadi jika nilai B itu berubah? So bila nilai B berubah, tempoh fungsi pun akan berubah bagi ketiga graf sin, cos dan tan. Tengok, jika nilai B bertambah, graf akan kelihatan mampat secara mengufuk, suatu tempoh fungsi semakin berkurang. Bermaksud kalau graf asalnya macam ni,
Okay, bagi graf sin, bila dia bertambah, dia akan jadi lebih mampat. Okay. Bagi fungsi sinus dan kosinus, rumus bagi tempoh ialah 360 bahagi B. Okay. Dan bagi fungsi tangent pula, rumusnya ialah 180 bahagi B. Okay, sekarang tengok apa akan berlaku jika nilai C pula berubah. Okay, jika nilai C berubah, kedudukan graf pun akan berubah. Okay. Jika C lebih besar daripada kosong, graf akan beranjak C unit secara menegak ke atas spasi X. Dan jika C lebih kecil daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Contoh, kalau bagi graf sin tadi, okay, katakan bagi graf sin tadi, kalau asal dia mula daripada kosong, okay, bila ada perubahan C-nya bertambah positif, so contohnya katakan tambah 1, maka grafnya akan beranjak naik ke 1 macam ni. Macam tu. Okay, ini adalah garis keseimbangan dia. Okay, kalau C-nya bernilai negatif 1, grafnya akan bermula daripada bawah macam ni. Okay, ini garis keseimbangan dia. Okay, itu maksudnya jika C berubah, kedudukan graf pun akan berubah. Okay. So, dalam erti kata lain, contohnya jika Y sama dengan A sin BX tambah C, apa maksud nilai A ni? A ni ialah amplitud. Okay, A ni nilai bagi amplitud. Okay. B ni ialah tempoh. Okay, B ni bukan tempoh sebenarnya. Okay, sebab tempoh, okay, ni saya potong Okay, tempoh sama dengan okay, 360 darjah bagi B untuk graf sin dan cos. Okay, untuk tan 180 per B, okay, bagi graf tan. Okay, dan C ialah kedudukan graf. Okay, contoh 1. Tentukan amplitud dan tempoh bagi setiap fungsi trigonometri berikut. Okay, sekarang tengok ini Y sama dengan 3 sin 2X. So, yang pertama tengok sini, yang depan ni ialah nilai A. Automatik amplitudnya ialah nombor 3. Okay. So, tempoh ini ialah nilai B. Okay, tapi sekarang kita tak nak cari nilai B, kita nak cari tempoh. So, tempoh, okay, bagi sin, graf sin tadi, 360 darjah bagikan dengan 2. Okay, jawapannya ialah 180 darjah. Okay. So, bagi Y sama dengan cos 4X. So, nilai A, okay, dekat depan ni tak ada nombor. So, bermaksud dia nombor 1. Tempoh, okay, disama rumus dengan sin juga. 360 darjah bagikan dengan 4. 360 darjah kalau bagi 4. Okay, kalau tak hafal. Okay, 360 bagikan dengan 4. Jawapan ialah 90. Okay, yang terakhir, contoh Y sama dengan 3 tan 4X tambah 1. Okay, so amplitudenya A sama dengan 3. Tempohnya bagi graf tan 180 bagikan dengan 4. Okay, jadi guna kalkulator. 180 bahagikan dengan 4, jawapannya ialah 45 darjah. Okey, contoh yang kedua pula. Okay, contoh yang kedua.
rajah di bawah menunjukkan graf fungsi y sin x bagi titah daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Lakar setiap graf fungsi trigonometri bagi berikut pada faksi yang sama. Y 1/2 sin x. Okay, bermaksud dia punya amplitudnya sini ialah amplitud. Okay, amplitud. Okay, B tak ada, C pun tak ada. Okay, maksudnya B kosong, C pun kosong. So, bila 1/2 bermaksud ini 1, dia akan jadi sini separuh. 1/2. Negatif 1/2. Grafnya akan mengecil separuh. Okay, so bila kita nak lakar, dia akan jadi separuh macam ni. Okay. Dan sambung. Macam tu. Okay, dia separuh. So, ni. Okay, grafnya akan jadi separuh. Okay. Yang kedua, y sin 3x. Okay, tengok. So, A ni nilai 1, tak ada masalah. B-nya, okay, bagi graf sin 360 bahagikan dengan 3. Okay, 360 bagi 3, jawapannya ialah 120 darjah. Okay, C, tak ada perubahan apa-apa. Okay, tengok apa yang akan berlaku bila B berubah. Bila B berubah, tempohnya akan menjadi lebih pendek. So, 120 darjah. Ini 60, 90, 120, okay, 240, 330. Okay, jadi grafnya akan jadi macam ni. Dia punya kita dia macam tu. Macam tu. Okay, dia akan jadi 2 kali ganda. Okay, dan yang ketiga, y sama dengan sin x tolak 1. Okay, tengok sini. Okay, A tak ada perubahan apa-apa. B pun tak ada apa-apa. Okay, C negatif 1. So, akan berlaku perubahan pada kedudukan graf. Dia akan bermula pada negatif 1. Okay, jadi dia punya garis keseimbangan pada negatif 1. So, bila kita nak lukis graf, bentuk yang sama juga. Okay. Alright. So, grafnya akan bergerak ke sebelah bawah. Okay. Saja seterusnya kita akan masuk ke perkara yang ketiga, iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi trigonometri. Contoh, graf di atas menunjukkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili kedalaman air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A cos BX tambah C. Okey, yang pertama kita kena tengok pada gambar graf. Kena cari apa dia A, mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, yang pertama A. A ialah tempoh jarak yang tertinggi dengan graf dengan garis keseimbangan. Jadi A, A ialah 17 tolak 4 tolak 14, jawapannya 3. Okey. B ialah B ialah nak cari tempoh masa dia. So, nak cari tempoh masa bagi graf cos. Okey, bagi graf cos. Okey, rumusnya tempoh sama dengan 360 darjah bagi B. Okey, so B
sama dengan 360 darjah bagi tempoh. Tempoh ni apa dia tempoh? Tempoh tadi ialah dia punya kitaran lengkap dia. Okey, daripada mula sampai lengkap untuk bentuk cos dia. Okey, ni yang paling hujung sekali. Okey, ni paling hujung sekali, lengkap dia. So, dia punya tempohnya ialah 10. So, 360 darjah bagi 10 potong kosong, jawapannya 36 darjah. 36 saja. Okey, kemudian C dia apa? C ialah pada garis keseimbangan dia. Okey. Jadi C ialah 14. So, kita dah ada nilai. Dah ada A, dah ada B, dah ada C. Masukkan ke dalam Y sama dengan A cos B X tambah C. Okey, jadi kat sini Y sama dengan A3 cos B ialah 36, X tambah C-nya ialah 14. Okey, kita siap soalan bagi A. Okey, B pula. Okey, B soalannya apa? Tentukan kedalaman minimum air di pelabuhan. Okey, kalau ada kita tengok pada jadual ni, pada gambar ni, 17 ni ialah paling maksimum. Okey. So, kalau ke atas maksimum, ke bawahnya ialah minimum. Okey, kita tahu tadi bezanya ialah 3. Daripada kadar keseimbangan 14 tambah 3 dapat 17. So, bila ke bawah juga pun sama. Kalau atas tambah bawah kena tolak. So, minimum dia sama dengan 14 tolakkan dengan 3. Jawapannya ialah 11 meter. Okey, so kita dah selesai mempelajari bab yang ke-6. Jadi, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, dan jangan lupa turn on notification untuk mendapatkan info berkenaan video saya yang akan datang. Jika ada sebarang pertanyaan, komen, masalah teguran dan sebagainya, jangan malu untuk tuliskan komen pada bahagian ruangan komen dan juga boleh hantar pada channel Telegram saya. Okey, itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.